PDRM dan Jabatan Bomba mantapkan koordinasi tindakan elak pertindihan tugas. Garis panduan pematuhan standard keselamatan bateri sekunder bakal diperkenal. Peneroka Bistari Jaya bantah penyerahan tanah kepada pihak ketiga. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia N5 Jumaat 26 Januari 2018 bersama saya Miza Usni Muhammad. Lintas langsung negeri-negeri nasional 5 hari ini akan dimulakan dengan lintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi dan seterusnya kita berlintas langsung ke Kedah bersama Siti Zaida Osman dan kita juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Adrian Saudi dan diikuti Sarawak bersama Bumawin. Jadi setia bersama N5. PDRM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM hari ini mengukuhkan kerjasama bagi memantapkan koordinasi tindakan untuk mengelak berlakunya pertindihan dalam aspek penyiasatan kebakaran. Langkah tersebut dilaksanakan menerusi pemeteraian nota kerjasama di antara dua agensi tersebut yang berlangsung di Maktab PDRM di Ibu Negara. Nota kerjasama tersebut ditandatangani Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dan Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Wan Muhammad Nur Ibrahim. Ia disaksikan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar. Dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengalu-alukan kerjasama pintar di antara PDRM dan JBPM tersebut yang disifatkan dapat memecahkan pemikiran yang silo di antara kementerian dan agensi yang berbeza sebelum ini. Melaluinya, semua tindakan akan dapat dipercepatkan dan perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada rakyat khususnya. Jelas beliau, kerjasama pintar tersebut juga merupakan satu lonjakan dalam strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dan wajar dicontohi oleh kementerian dan agensi yang lain. Lantas, kolaborasi pintar ini akan memberikan keberhasilan yang cukup memberikan impak yang tinggi. Selain daripada dapat mengelakkan pertindihan tugas dan kepertanggungjawaban, penjimatan masa dapat kita lakukan. Siasatan yang konklusif dapat dipercepatkan dan kita tidak lagi bertarik tali. Siapa yang bertanggungjawab, siapa lebih berkuasa, siapa punya bidang kuasa. Itu cara lama, cara yang konservatif. Maka langkah-langkah yang proaktif seperti ini harus diikuti oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi yang lain. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga menyarankan agar hanya seorang jurucakap dilantik ketika berlakunya sesuatu krisis atau bencana bagi mengelak percanggahan fakta atau kenyataan yang boleh mengelirukan rakyat. Sebarang kenyataan sebelum siasatan yang konklusif juga perlu dielakkan bagi memastikan sesuatu laporan tidak diputarbelitkan. Dalam pada itu, peruntukan 13 juta ringgit disedia kerajaan khusus untuk menaik taraf dan membaik pulih 15 blok berak anggota dan pegawai polis Diraja Malaysia Brigade Tengah Pasukan Gerakan PGA Ceras. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, peruntukan itu turut meliputi kemudahan pusat ibadah seperti masjid, surau dan kemudahan rekreasi. Barak kediaman anggota PDRM di seluruh negara yang uzur turut akan dibaik pulih secara berperingkat selain dilengkapi kemudahan asas mengikut Dasar Perumahan Negara 2.0. Dengan ini KDN meluluskan peruntukan sebanyak
1.3 juta ringgit. TPM telah meluluskan tambahan sebanyak 3.7 juta ringgit. Keseluruhan 15 blok ini memerlukan peruntukan tambahan untuk menaikkan taraf, memperbaiki dan juga meningkatkan kemudahan di Dewan serta tanah runtuh, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan saya mohon untuk menambah 8 juta ringgit lagi, menjadikan keseluruhan keperluan sebanyak 13 juta ringgit untuk hanya PGA Brigade Tengah ini. Beliau menyatakannya selepas melawat Barak Polis di Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am Ceras. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri turut mengumumkan yang kerajaan akan membina Maktab Rendah Sains Mara MRSM khusus untuk anak pegawai dan anggota polis sahaja. Menurutnya, MRSM berkenaan berteraskan silibus ulul albab imtiaz dengan hasrat untuk menjadikan pelajarnya berkemahiran menghafal Al-Quran di samping berjaya sebagai golongan profesional. Dua pegawai imigresen mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan di Mahkamah Session Sepang atas pertuduhan menyeludup 3 migran warga Bangladesh tahun lalu. Mereka didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2017. Pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Saiful Akmal Mud Said. Mengikut pertuduhan, Abdul Faiz Hanan Ibrahim berusia 24 tahun didakwa menyeludup seorang migran Bangladesh bernama Abdul Momen pada 20 November 2017 antara jam 10 pagi hingga 10.30 pagi. Manakala Adli Afandi Abdul Rahim berusia 36 tahun didakwa menyeludup 2 migran juga dari Bangladesh bernama Mat Masaruf Hussein dan Ashabul Haki pada 6 Disember 2017 antara jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Ketiga-tiga kesalahan itu didakwa dilakukan di kaunter kawalan masuk udara Aras 3 Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara maksimum 15 tahun atau denda atau kedua-duanya. Abdul Faiz Hanan tidak diwakili peguam manakala Adli Afandi diwakili peguam Zafran Zafril Muhammad Zaini. Pihak pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ungku Alfiati Zubaidah Ungku Ismail tidak menawarkan jaminan ke atas kedua-dua tertuduh dan memohon kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Hakim kemudiannya memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi Shah Alam namun tidak menetapkan sebarang tarikh sebutan. Seorang pelakon dipanggil memberi keterangan berhubung video seorang lelaki melepaskan tembakan ke udara yang tular di laman sosial sejak beberapa hari lalu. Dan berdasarkan video berdurasi 49 saat itu, pelakon berusia 30 tahun itu dan bapa saudaranya berusia 70 tahun melakukan perbuatan tersebut di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Parit Jerman Setiawan pada Julai 2016. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Muhammad Zainal Abdullah berkata, pelakon tersebut hadir di IPD Perak Tengah pada pukul 2.05 petang bersama dua lelaki. Terdahulu, bapa saudaranya yang juga pemegang lesen senjata berkenaan memberi keterangan semalam sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Turut dirampas satu laras napang patah dan 29 butir peluru yang dipercayai digunakan ketika kejadian. Untuk itu, video yang telah tular ini kita telah siasat di bawah ketiga-tiga seksyen ini, iaitu Seksyen 8, Subseksyen A, Subseksyen B dan juga Seksyen 39 dan juga Seksyen 42 kerana bersubahat walaupun dia mempunyai lesen. Dan kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan termasuklah menarik balik lesen yang kita berikan dan juga terpulang kepada hasil siasatan nanti kita akan hantar ke Pendakwa Raya untuk tujuan pertuduhan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media di IPD Perak Tengah. Bapa saudara pelakon tersebut yang juga bekerja sendiri di kampung sudah menjadi pemegang lesen senapang berkenaan sejak 40 tahun lalu. Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas terlibat kemalangan membabitkan 4 kereta di kilometer 26 Jalan Johor Bahru Air Hitam berhampiran susur masuk ke Senai Utama Kulai Johor 10.40 malam tadi. Ketua Polis Daerah Kulai Superintendent Zukhairi Mukhtar berkata kemalangan dipercayai berlaku selepas pemandu kereta pertama Tian Jawi 19 tahun dari Kulai ke Johor Bahru gagal mengawal keretanya. Kereta yang dipandunya masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta kedua menyebabkan kereta tersebut berpusing dan melanggar 2 lagi kenderaan. Jawi maut akibat cedera parah di badan dan kepala manakala seorang lagi pemandu cedera dan 2 yang lain selamat. Kemalangan menyebabkan kesesakan jalan raya kira-kira 5 km di kedua-dua arah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Garis panduan pematuhan standard keselamatan bateri sekunder akan diperkenalkan mulai 1 Februari ini dan ini bagi memberi panduan dan langkah pendidikan kepada pihak industri sebelum peraturan khusus dikeluarkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata garis panduan itu mengesyorkan pihak industri menjalankan pengujian dan mendapatkan pensijilan terhadap bateri sekunder sebelum dibekalkan ke pasaran. Kementerian berhasrat untuk menguatkuasakan standard keselamatan bagi bateri sekunder pada masa akan datang dalam usaha mengukuhkan pelindungan pengguna. Jelas beliau pematuhan itu juga akan memberi kelebihan kepada pengeluar dan pengedar untuk memasarkan produk ke peringkat antarabangsa dan diyakini pengguna. Ada program advokasi. Kita berikan secara detail macam mana peraturan, kita nasihatkan kepada pengeluar dan juga mereka yang menjual, pengguna-pengguna NGO juga kita panggil supaya semuanya tahu apa dia peraturan yang akan kita tentukan melalui peraturan yang telah pun kita lakukan bersama SIRIM dan juga KPDNKK. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Advokasi Garis Panduan Pematuhan Standard Keselamatan Bateri Sekunder di Putrajaya. Seramai 400 pihak berkepentingan hadir pada majlis berkenaan yang terdiri daripada pengilang, pengimport dan pembekal. Bateri sekunder merujuk kepada bateri cas semula yang dapat menghasilkan tenaga elektrik secara berterusan dalam jangka masa panjang. Ia banyak digunakan untuk telefon bimbit, power bank, rokok elektronik, gadget permainan elektronik, drone dan sebagainya. Sehingga kini sebanyak 12 aduan berkaitan bateri sekunder dilaporkan kepada KPDNKK. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bercadang mahu memperluas perniagaan yang diusahakan oleh rakyat Malaysia menerusi kod QR. Dan ini kerana penggunaan teknik berkenaan secara meluas seperti di China telah menunjukkan prestasi yang baik terutamanya dalam transaksi jual beli secara dalam talian. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cip berkata sudah tiba masa bagi rakyat Malaysia untuk terlibat sama dalam perniagaan sedemikian. Bidang makanan merupakan antara pasaran yang mempunyai nilai permintaan yang sangat tinggi di seluruh dunia. Justru ia dapat membantu rakyat Malaysia mencapai tahap ekonomi yang lebih baik setaraf ahli perniagaan dari luar negara. QR Code dia bukan saja tindakan, kita nak menjadi satu culture baru dalam kementerian, budaya kita. Itu akan menjadi kebiasaan negara, tetapi saya nak budaya ini dibudayakan dalam kementerian ini mulai tahun ini. Mesej kita, maklumat kita, buku kita, apa sebagainya kita hantar dalam QR Code. Tambahnya lagi melalui transaksi kod QR, tukaran mata wang atau bayaran tunai yang melecehkan tidak diperlukan lagi. Selain pengguna dapat mengenal pasti hala tuju transaksi tersebut, Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap dalam sidang media selepas berucap pada Majlis Amanat Kementeriannya di Tapak Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS. Majlis dihadiri lebih 2,000 warga kementerian.
Banjir melanda daerah Raub Pahang pulih sepenuhnya hari ini apabila pusat pemindahan sementara PPS telah pun ditutup. 19 penduduk daripada 6 keluarga yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Ulu Atok telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Pahang, Kolonel Zainal Yusof berkata, penutupan PPS itu berikutan air di kawasan berkenaan telah surut sepenuhnya. Dalam pada itu, beliau terus menasihati penduduk yang tinggal di kawasan berisiko sentiasa berwaspada berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu dan mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diarahkan untuk berpindah. Di Jelebu Negeri Sembilan, bilangan penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Balai Raya Kampung Seri Juntai kekal 28 orang. Dan demikian menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Jelebu. PPS itu mula dibuka pada 3.45 pagi semalam. Ekoran hujan berpanjangan sejak 5 petang kemarin menyebabkan air Sungai Teriang melimpah ke kawasan perkampungan terbabit. Dan pemantauan kini giat dilakukan oleh agensi berkaitan. Impian 206 nelayan di Tanjung Dawai, Kedah memiliki kediaman sendiri tercapai apabila menerima kunci rumah daripada kerajaan negeri. Program penempatan semula nelayan PSN itu sekaligus mengatasi keperluan perumahan golongan nelayan secara berperingkat. Bagi Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim, program itu dilaksana atas keprihatinan berterusan kerajaan membela nasib golongan kurang berkemampuan. Ia mempelbagai lagi inisiatif pelaksanaan projek perumahan selain projek perumahan rakyat PPR dan projek Suruhanjaya Perumahan Negara Berhad SPNB. Tapi kita juga memohon untuk menyediakan rumah PPR. Mungkin mereka ni kalau mereka tak dapat rumah nelayan pun, mereka boleh memohon dapat duduk rumah PPR dan juga rumah SPNB. Dan kalau sekiranya LKM ada lagi pertukaran, mungkin kita akan buat lagi rumah nelayan ni untuk menampung keperluan rumah yang mendesak di kalangan nelayan ni. Datuk Badrul Hisham melancarkan program Kenari Kit Padang Terap di Kuala Nerang. 105 kanak-kanak mengikuti program itu yang dikendalikan jurulatih bola sepak bertauliah yang turut dihadiri Pengarah Pembangunan Persatuan Bola Sepak Kedah, Datuk Ahmad Syafiee. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyertai pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN menghadiri Hari Republik India ke-69 di New Delhi hari ini. Kehadiran kesemua pemimpin terbabit sebagai tetamu kehormat atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi. Datuk Seri Najib tiba di Rajpah, lokasi berlangsungnya hari bersejarah itu kira-kira pukul 9.40 pagi waktu tempatan, iaitu 12.10 tengah hari waktu Malaysia. Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor disambut Modi sebelum naik ke pentas utama untuk menyaksikan perarakan. Hadis sama Presiden India Ramnath Kovind. Perarakan turut menyaksikan buat julung kalinya bendera negara anggota ASEAN dibawa masuk. Ia turut disertai peserta negara anggota ASEAN yang menampilkan keunikan negara masing-masing. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah menyaksikan kesemua pemimpin-pemimpin negara ASEAN dijemput menghadiri Hari Republik India. Kehadiran mereka juga sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-India sempena ulang tahun ke-25 hubungan dialog ASEAN-India. Sambutan turut disurikan dengan perarakan pasukan pertahanan negara termasuk anggota beruniform bersama aset-aset pertahanan. Lokasi sambutan turut dipenuhi ribuan rakyat tempatan seawal 6 pagi. 95% daripada 243 peserta program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra TUB di Perak berjaya dalam perniagaan sendiri, dan sejak diperkenalkan SME Corp pada 2014, program TUB telah berjaya memenuhi hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai usahawan belia. Jadi segmen Negaraku bersama-sama Nur Ain Abu Bakar berkongsi kejayaan peserta TUB di Perak.
Program tiup diumumkan Perdana Menteri ketika menutup Kongres Usahawan Muda Bumiputra Anjuran MITI pada Mac 2014. Ia bertujuan menyokong dasar pembangunan belia negara untuk melahirkan usahawan dalam kalangan belia Bumiputra berusia antara 18 hingga 30 tahun. Mio Hazirul Zaili, 32 tahun di Ampang Ipoh, antara belia yang mendapat manfaat tiup menerusi perniagaan bengkel motosikal sejak 4 tahun lalu. Hasil bantuan geran tiup berjumlah RM15,000, bengkelnya semakin dikenali ramai dan menjadi tumpuan pembekal dengan hasil jualan melebihi RM345,000 tahun lepas. Sejak daripada saya masuk tiup tu, memang sebab kita dapat arrangekan dia punya akaun tu. Sebelum ni saya cuma berniaga, buka tutup, tak tahu keluar masuk kan. Jadi bila masuk program tiup ni, kita rupanya kena buat akaun kan. Lepas tu dapat pergi program yang kerajaan buat. Seperti mana Mio, manfaat sama turut dinikmati Adli Alif Sulaiman, 25 tahun, yang kini mengusahakan kedai gambar di Taman Ipoh Jaya Timur 1 sejak 3 tahun lepas. Adli juga merupakan peserta terbaik rancangan perniagaan tiup 3.0. Program tiup ini sebenarnya dia memupuk semangat anak muda daripada yang belia jadi usahawan. So untuk belia-belia yang dekat luar tu kebanyakannya yang daripada zero dah sampai tahap macam saya, alhamdulillah saya nampak ramai. Di bawah RMK 10, kerajaan memperuntuk RM20 juta untuk tiup dan jumlah itu dinaikkan kepada RM45 juta dalam RMK 11. Di Perak sehingga 31 Disember lalu, 229 pekerjaan berjaya diwujudkan dengan nilai jualan terkumpul sebanyak RM18 juta. Kalau kita lihat daripada 2014, kalau kita banding sehingga yang terkini 2017, peningkatan amat ketara. Terutamanya dari segi jumlah penyertaan, yang mana 2014 siri yang pertama, kita di negeri Perak hanya 31 usahawan yang terlibat dalam program ini. Dan tahun lepas 2017 100 usahawan daripada seluruh Perak terlibat dalam program inilah. Menariknya lagi, bekas peserta tiup kini menubuhkan Persatuan Tunas Usahawan Perak, PETA, bagi membina jaringan memajukan perniagaan. Tiada yang mustahil sebenarnya untuk mencapai kejayaan ini. Paling penting perlu ada keikhlasan, kesungguhan dan semangat yang tinggi untuk mencapai matlamat tersebut. Ditambah pula dengan pelbagai bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Nur Ain Abu Bakar dan juru kamera melaporkan untuk RTM. Baiklah saudara, untuk perkembangan berita terkini dari Selangor hari ini, kita bersama Samsia Samsi dan antara laporannya mengenai Peneroka Bestari Jaya Kuala Selangor lakukan bantahan aman. Kenapa? Jadi untuk mendapatkan laporannya, kita terus saja bersama Samsia. Silakan. Baiklah, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 50 peneroka Bestari Raya Kuala Selangor yang terdiri daripada pelbagai kaum hari ini melahirkan rasa tidak puas hati apabila hasil tanaman kelapa sawit mereka dimusnahkan tanpa notis amaran. Tindakan Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Menteri Besar Selangor menyerahkan tanah seluas 12 hektar kepada 4 syarikat amat menduka citakan, sedang mereka telah mengusahakan tanah itu lebih 30 tahun. Kesemua peneroka yang ini kesal apabila tanah yang dimohon diserah milik kepada orang luar, sedangkan mereka sudah memohon sejak lebih 50 tahun lalu. Rasa tidak puas hati itu diterjemahkan melalui bantahan secara aman yang diadakan di Parit 6, Kampung Bestari Jaya selepas kerja penebangan pokok kelapa sawit rancak dilaksanakan sejak 18 Januari lalu meskipun mendapat bantahan peneroka. Dah jumpa hantar surat, tapi dia takkan tak tahu kan masalah kita. Kalau kata pejabat kita tak ada mohon lah, ya, tak ada mohon, kita ada dipanggil temu duga. Kita dipanggil temu duga. Kita ada agih temu duga selama 2 hari tahun 96. Kalau kata kita tak ada broker, tak ada broker, tak ada mohon. Kenapa panggil ni 2 hari ni untuk dia temu duga? Masuk. Kita sudah lama kita masuk sudah apa macam kita tanah. Sekarang kita dalam 30 tahun sekarang cakap ini kan kasih lain orang. Kita ada masuk, kita ada minta, tapi tanah
Maknanya susah lah. Ini macam ini hutan kerajaan biar tanah kita boleh buat, betul tak? Tapi soal buat sekarang, kita kasih lain orang mana boleh? Selepas tanam pokok setinggi begini, kita hanya inilah hasil kita. Tiba-tiba dia orang buat macam ni, kita semua dokumen ada, white card ada, semua ada. Permohonan yang sementara tu. Jadi tiba-tiba dia orang datang masuk dengan apa-apa pemberitaan. Notis. Dia terus tebang mana boleh. Sementara itu, Adun Pematang Datuk Sulaiman Razak berkata, isu ini perlu diselesaikan. Kerajaan negeri perlu mengutamakan penduduk di kawasan itu berbanding syarikat dari luar. Saya nak minta supaya yang Mak Menteri Besar turun kemari. Berjumpa dengan rakyat bersama-sama dengan saya. Untuk kita bantu selesaikan masalah rakyat. Beri hak mereka ini. Sebab mereka ini berhak untuk dapat kawasan ini. Jangan utamakan seperti orang kata, perkara di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Ini yang ada di ramai-ramai ni. Saya amat simpati orang tua-tua yang tak ada pendapatan. Janji Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk menyediakan rumah mampu milik hanya janji kosong. Ini susulan lebih 100 pemohon skim Rumah Selangorku melahirkan rasa tidak puas hati dengan pengurusan permohonan skim tersebut. Dakwa memohon sistem serta tata cara pengurusan permohonan skim perumahan yang dilaksanakan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS meragukan. Ini kerana terdapat beberapa kes rekod pemohon hilang daripada LPHS. Pengerusi Gabungan NGO Selangor Nazila Idris pula mempersoalkan bagaimana rekod permohonan skim Rumah Selangorku boleh hilang. Sedangkan pihak pemaju mengesahkan telah menerima permohonan bagi pembelian rumah dari jenis A, B, C dan D di bawah skim berkenaan. Bagi yang tersenarai dalam rekod permohonan LPHS, permohonan dikategorikan tidak lengkap meskipun mereka telah mendapat pengesahan permohonan serta surat tawaran oleh pemaju. Rumah mampu milik kepada rakyat Selangor. Sedangkan ramai lagi yang mohon dan sampai 2-3 tahun tak dapat dengan pelbagai alasan. Alasan yang kadang-kadang tak munasabah untuk rakyat terima. Kenapa dan mengapa? Dan kalau rumah tu tak ada, katakan tak ada. Jangan rumah tak ada, kata ada. Dan rakyat rasa dia mengharap sampai bila-bila pun dia tak dapat rumah. Sementara itu, seorang pemohon skim Rumah Selangorku, Lee Bontat, kesal dengan kaedah yang diguna pakai kerajaan negeri dalam memproses permohonan skim itu. Beliau yang membuat permohonan tahun lalu telah menerima surat pengesahan permohonan serta tawaran pembelian rumah. Namun sehingga hari ini beliau tidak menerima sebarang status mengenai tawaran pembelian rumah tersebut. Sudah bagi tapi tak dapat panggil. So you datang sini cek baru dapat. Kalau sistem dalam cek dia tak dapat. Terdahulu, Nazila bersama Presiden Kelab Harmoni Selangor, Dr. V. Sundar dan para pemohon mengadakan pertemuan dengan pengarah eksekutif LHPS Nur Zatun Aini Muhammad Kasim bagi mengemukakan aduan di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF bakal memperluas penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di institusi pengajian tinggi swasta IPTS di seluruh negeri. Ia sebagai langkah meningkatkan kesedaran serta kepekaan pelajar dalam usaha membendung kadar jenayah yang semakin meningkat dalam kalangan remaja. Setiausaha MCPF Datuk Muhammad Fuad Talib berkata, pihaknya menyasarkan lebih 20 IPTS di Selangor yang akan dibantu bagi menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia. Oleh kerana ini secara tak langsung dapat membina sahsiah di kalangan pelajar dan di samping itu dapat juga membentuk mereka supaya menjadi warga negara yang peka lah terhadap jenayah. Katanya sebanyak 3 IPTS di Selangor telah menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah.
antaranya Universiti Selangor, UNISEL, Universiti Tenaga Nasional dan Kolej Universiti Saito. Sementara itu, Timbalan Pengarah Kelab Pencegahan Jenayah Kolej Universiti Saito, Muhammad Hishamuddin Daniel berkata, sejak penubuhan kelab itu November lalu, kadar jenayah di kawasan kolej telah berkurangan. Ini berikutan usaha pelajar menggerakkan pelbagai program pencegahan jenayah. Belum kelab ni tubuhkan, mana student yang selalu yang melakukan jenayah pergaduhan semua ni dia macam tidak tahu. Akan mana yang sebenarnya ada kelab spesi di Saito University. Tapi setelah dapat tahu ni, dia orang macam ingin macam membuat sesuatu perkara tu, dia orang akan berfikir sama ada komuniti CPC di keliling mereka ataupun tidak. Jadi kadar tu semakin menurun, mana tak ada lagi isu-isu macam pergaduhan antara student. Katanya penubuhan kelab itu di kolej berkenaan berjaya melahirkan pelajar yang bersikap positif dan turut memainkan peranan dalam mencegah jenayah secara holistik. Baiklah, sekian saja laporan daripada RTM Selangor. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsia. Jadi, saudara, seterusnya kita ke laporan dari Kedah bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Karnival Jerlun for Jerlun yang akan diadakan selama 2 hari mulai 9 Februari depan menyediakan 500 tempat bagi peluang pekerjaan di dalam pelbagai sektor. Karnival yang akan dijalankan di Kompleks Sukan Komuniti Jerlun di Sanglang. Karnival yang julung kali diadakan itu memberi peluang kepada golongan muda terutama yang baru menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi IPT, kolej atau lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Jerlun yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Osman Aziz, menasihatkan pengunjung agar membuat persediaan selain tidak terlalu memilih bidang pekerjaan. Sehingga kini agensi kerajaan yang terlibat dah 16 agensi, tapi saya di bawah Kementerian Kewangan juga insya-Allah akan bawa ke sini seumpama mini CTC, mobile CTC ni untuk memberi ruang kepada rakyat berkaitan dengan jabatan pendaftaran, JPJ dan sebagainya lah, termasuk jugalah wang tak dituntut yang di bawah kerangka kerja Kementerian Kewangan. Selain itu, usahawan juga turut berpeluang untuk memasarkan dan memperluaskan pasaran produk masing-masing. Seramai 15,000 pengunjung disasarkan pada karnival berkenaan. Ya, karnival Jerlun ni bagi peluang untuk anak muda yang berada di Jerlun ini, terutamanya yang minat bersukan boleh datang beramai-ramai di Kompleks Sukan Jerlun ni, dan yang peluang kedua untuk anak muda yang sedang mencari kerja bolehlah datang ke kompleks ni untuk temu duga. Saya rasa seronok adanya karnival Jerlun for Jerlun ini. Saya seronok kerana adanya peluang pekerjaan yang di dalam karnival ini. Jadi dua-dua ni dekat-dekat saja. Dia yang minat dengan sukan, dia boleh main kat kompleks sukan. Lepas tu kalau dia nak pergi tengok pameran kerjaya, berjalan lebih kurang 50 meter, ada pameran kerjaya. Diterima masuk ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM merupakan saat yang paling gembira bagi pelajar yang berjaya mencapai keputusan cemerlang ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Di Jitra, seramai 103 pelajar berjaya mendapat surat tawaran ke MRSM. Majlis penyerahan surat tawaran ke MRSM dilakukan Ahli Parlimen Kubang Pasu yang juga Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Johari Baharom. Masing-masing turut menerima sumbangan RM100 setiap seorang. Gembira lah sebab dapat masuk MRSM kan. Janganlah bangsa lain yang dapat tawaran pergi ke MRSM kan. Saya Melayu kan. So rasa macam bangga tak? Bangga lah. Sebab kan jarang. Lepas tu boleh dapat chance ni masuk, sangat gembira jugalah. Teruja lah. Dan gembira sangat. Oh, syukur lah. Balik semayang, sujud syukur.
MRSM menawarkan 150 tempat di Kubang Pasu. Kedah mempunyai 5 MRSM. Sebagai tanggungjawab sosial korporat membantu pelajar miskin yang memerlukan, syarikat E-Idaman Sdn Berhad dan SW Corp tampil menyumbang kepada 800 pelajar miskin. Ketua Komunikasi Korporat E-Idaman Sdn Berhad, Ernie Narina Awang Saleh berkata, sumbangan bernilai RM80,000 itu melibatkan 4 kawasan parlimen iaitu Padang Terap di Kedah, Manjui dan Kuala Kangsar di Perak serta Kangar di Perlis. 200 pelajar di setiap parlimen menerima sumbangan peralatan sekolah. So kita ada juga yang kita bagi bantuan yang mana kita bukan target sekolah-sekolah tapi kita target majoriti tu memang diambil orang yang perlukan bantuan, yang susah, yang kami kumpulkan dan kami berkolaborasi dengan kita punya ni lah YB kawasan. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Siti Zaida dari Kedah. Dan seterusnya, saudara, kita ke Sabah bersama rakan penyampai Adrian Saudi. Silakan Adrian. Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seorang kanak-kanak perempuan rentung manakala ibunya parah selepas rumah didiami mereka musnah dalam kebakaran yang membabitkan 4 buah rumah di Kampung Tombongan Putatan awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.30 pagi itu, identiti mangsa yang rentung belum dikenal pasti manakala ibunya Siti Sarta Muhammad Azmi, 26 tahun, melecur 50% pada badannya. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran tersebut pada pukul 3.35 pagi. 3 jentera bersama 22 anggota bergegas ke lokasi kejadian bagi operasi memadam kebakaran. Operasi memadam tamat pada pukul 7.15 pagi dan mayat kanak-kanak terbabit diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut manakala ibu kanak-kanak yang melecur masih menerima rawatan di hospital. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Lanskap akan melaksanakan kajian menyeluruh bagi penyelesaian jangka panjang mengatasi hakisan pantai di Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu. Perancangan itu termasuk membina tembok penahan di sepanjang pantai Taman Awam itu. Hakisan dipercayai berpunca daripada kesan ombak kuat terutama pada musim tengkujuh yang menyebabkan pokok di tepi pantai tumbang selain batu besar yang menjadi penghadang tebing turut terjejas. Menurut pengarah Jabatan Lanskap DBKK Walter Kingson, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari di lokasi hakisan dan melaporkan kepada jabatan sekiranya keadaan bertambah buruk. Apa yang kita buat sekarang ialah setiap hari kita monitor, kita ambil rekod setakat mana paras hakisan yang berlaku. Kita ada bagi tanda, kita tandakan tab tu untuk memberitahu pengunjung untuk tidak masuk ke satu kawasan yang terhakis dan juga yang berkemungkinan akan memberi risiko kepada pengunjung lah, terutama sekali kanak-kanak. Beliau memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas masalah hakisan di Taman Awam Teluk Likas. Menurut Walter, hakisan pantai di kawasan awam terbabit berlaku sejak pertengahan tahun lalu namun semakin teruk sekitar September tahun lepas. Untuk keselamatan, beliau menasihati pengunjung Taman Awam ini supaya sentiasa berhati-hati dan mengawasi anak masing-masing bagi mengelak kejadian tidak diingini. Puspanita Cawangan Sabah berada pada landasan tepat ke arah menjayakan dasar memperkasa wanita yang diisytihar kerajaan tahun ini. Penasihat Puspanita Cawangan Sabah Tan Sri Sukarti Wakiman berkata ia dapat dilihat menerusi pelaksanaan program dan aktiviti yang menjurus ke arah pemerkasaan wanita. Katanya sebagai persatuan yang dinaungi perkhidmatan awam, ahli Puspanita perlu sentiasa komited mendokong, menyebar luas dan menjayakan dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan. Tan Sri Sukarti yang juga setiausaha kerajaan negeri berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-35 Puspanita Cawangan Sabah 2023
2018 di Likas. Beliau mahu 6,837 ahli Puspanita seluruh Sabah terus menjadikan Puspanita sebuah persatuan yang kukuh dan dinamik bagi merealisasikan misi dan objektif penubuhannya. Tuan Sri Sukarti turut melahirkan penghargaan terhadap kejayaan program dan aktiviti yang dilaksanakan Puspanita sepanjang tahun 2017 yang telah memberi manfaat kepada ahli Puspanita, keluarga, masyarakat dan negeri amnya. Jelasnya, penglibatan Puspanita dalam acara-acara rasmi kerajaan telah menyumbang kepada kejayaan dan kelancaran program sama ada di peringkat negeri maupun daerah. Semua sekolah di Parlimen Kalabakan disaran untuk mewujudkan jawatan kuasa motivasi sekolah dalam usaha meningkatkan kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Anggota Parlimen Kalabakan Datuk Seri Abdul Ghafur Saleh berkata jawatan kuasa tersebut bukan sahaja berupaya menyentik semangat berkaitan peri pentingnya pendidikan demi masa hadapan, malah sekaligus akan dapat meningkatkan pencapaian akademik di sekolah. Saya minta semua sekolah di Kalabakan untuk mengadakan satu perjumpaan motivasi antara anak-anak dan ibu bapa. Kerana kecemerlangan anak-anak kita bukannya diberi oleh guru saja, bahkan ibu bapa yang penting kerana mereka ini lama di rumah daripada di sekolah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan awal persekolahan kepada lebih 1,300 pelajar dan program galakan membaca di Dewan Al-Farabi SMK Kuhara Tawau. Datuk Abdul Ghafur berkata dalam menuju transformasi nasional TN50, rakyat di negara ini memerlukan modal insan yang berilmu dan berpendidikan dalam mencorakkan kemajuan dan pembangunan negara 30 tahun akan datang. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan seterusnya kita berlintas langsung ke Sarawak bersama Bu Mawin. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Golongan wanita disaran supaya mengambil peluang daripada pelbagai program anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersempena Tahun Memperkasakan Wanita 2018. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, selain pelbagai projek dan program berimpak tinggi yang disusun untuk memanfaat golongan itu, seiring prinsip strategi lautan biru kebangsaan NBOS, wanita yang berminat juga boleh mencadangkan program sendiri. Katanya, program yang akan dilaksanakan akan memberi tumpuan ke arah menjana dan meningkatkan pendapatan wanita, terutamanya golongan ibu tunggal. Beliau berucap merasmikan satu program kesukarelawan di Masjid Kampung Sebangan, Sebuyau, Samarahan. Sementara itu, Datuk Seri Rohani berkata, projek Jambatan Batang Lupar yang akan dilaksanakan tidak lama lagi dengan kos RM1 bilion akan memberi kesan berganda kepada kawasan pesisir Sarawak termasuk di Sebuyau. Oleh itu, penduduk setempat perlu merebut peluang yang ada untuk meningkatkan sosioekonomi mereka dan kerajaan sedia membantu mereka yang berminat menerusi pelbagai programnya. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM59,000 kepada 17 buah masjid dan surau di Kampung Sebangan dan kawasan sekitarnya. Turut disampaikan geran kerajaan untuk pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan bantuan beg sekolah kepada lebih 30 murid tahun 1 di kawasan Sebuyau. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat daripada beberapa rombongan di pejabatnya bertempat di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya, Kuching. Rombongan pertama didahului oleh Duta Besar Brazil ke Malaysia iaitu Carlos Martin Seglia yang merupakan kunjungan pertama antara kedua pihak yang bertujuan memperkenalkan peranan Brazil di rantau ini. Kunjungan seterusnya daripada Ahli Suruhanjaya Pasukan Polis PDRM diketuai oleh Datuk Seri Murtada Nazarin pagi memaklumkan pelantikannya di Suruhanjaya itu baru-baru ini. Turut mengadakan kunjungan Presiden Persatuan Pertubuhan British Malaysia, Datuk Anthony Cooper yang turut dihadiri oleh Cicit James Brooke iaitu Jason Brooke.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengadakan kira-kira 800 hingga 900 siri latihan dan kursus setiap tahun bagi memastikan tahap kecekapan dan kemahiran pegawainya sentiasa memenuhi keperluan dan situasi semasa. Penolong Ketua Pengarah Bahagian Latihan JBPM Muhammad Hamdan Wahid berkata, kursus dan latihan yang diadakan adalah berkaitan dengan aspek kebombaan, penyelamatan, keselamatan kebakaran serta pengurusan insiden dan risiko. Jelas beliau dengan adanya kursus dan latihan yang dihadiri secara konsisten, ia bukan sahaja berupaya menambah ilmu pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugas, malah turut menilai tahap kecekapan mereka ketika menangani satu-satu insiden. Melalui program latihanlah kita boleh melihat kesilapan, melalui program latihanlah kita boleh menambahkan lagi dan meningkatkan ilmu mereka ini, kemahiran mereka ini dan juga pengalaman mereka. Supaya mereka ini apabila menghadiri sesuatu insiden-insiden kecemasan, kesilapan itu boleh diminimalkan. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan Majlis Tamat Latihan kursus sijil sains kebombaan bagi pegawai bomba grade KB19 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak di Bau. Seramai 60 pelatih berjaya menamatkan latihan selama 6 bulan tersebut sebelum ditempatkan bertugas di balai-balai terpilih di seluruh negara. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan para pelatih supaya terus berusaha menimba ilmu kebombaan secara berterusan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai bomba yang berkualiti. Turut hadir Pengarah JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad. Formasi 3 Brigade akan mewakili 1 Division dalam pertandingan ujian kemahiran merentas halangan dan kawat UKMHK peringkat Tentera Darat yang akan diadakan pada 19 hingga 23 Februari depan di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Dr. Stephen Mundau mahu kemenangan yang diperoleh peringkat 1 Division ini meningkatkan ketahanan mental dan fizikal anggota supaya lebih profesional menjalankan tugas. Justeru beliau mencadangkan agar latihan halangan anggota dipertingkatkan secara mingguan untuk kecergasan optimum setiap anggota. Major General Dr. Stephen menyatakan demikian dalam ucap tama penangguhan ujian kemahiran merentas halangan dan kawat UKMHK peringkat 1 Division di Kem Penrisen, Kuching. Acara itu disertai seramai 595 pegawai dan anggota lain-lain pangkat terdiri daripada 3 formasi 1 Division yang berlangsung selama 5 hari berakhir hari ini. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan iaitu kategori tempur, bantuan khidmat serta kategori wanita. Bandaraya Kuching akan mempamerkan keunikan seni mempertahankan diri pada Sabtu ini dengan melibatkan 2,000 pengamal seni daripada 35 perguruan yang akan berentap di tebingan Kuching. Ia disifatkan sebagai festival seni mempertahankan diri berskala besar yang pernah dianjurkan selain membabitkan pelbagai seni perguruan. Tidak pernah berlaku di dalam Malaysia di mana pelbagai-bagai masyarakat artis tak kira bangsa, tak kira agama berkumpul pada satu tempat dan menunjukkan persembahan masing-masing. Dan benda ini akan ditonton oleh WMC, World Martial Arts Committee di bawah UNESCO. Antara yang akan mempersembahkan kehebatan termasuk seni silat, kungfu, taekwondo, kunto Sarawak, tai chi dan tempuh askar. Bukan sekadar mempamerkan ketangkasan seni masing-masing, visi utama persembahan itu antara lain bertujuan merapatkan jurang antara pemain seni mempertahankan diri di Sarawak. Sarawak ni negeri yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan bermacam-macam cara daya hidup. Itulah kerana minat ni kepada gitu. Dan kita mengatakan di Sarawak ni berbeza. Harmonious living orang Sarawak ini something kita yang dah kita treasure dari nenek moyang kita dulu. Tak kisah, kita boleh tidur rumah Dayak, boleh tidur rumah Melayu boleh tidur rumah Cina, tak kisah. Bagi Datuk Bandaraya Kuching Utara di BKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, beliau melihat acara tersebut mampu menjadi instrumen penting dalam menyatu padukan masyarakat terutama di Kuching. Lebih-lebih lagi ketika ini pihaknya sedang berusaha membina Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO untuk mengisytiharkan Kuching sebagai bandaraya perpaduan pertama di dunia. Kita memang memeliharakan perpaduan. Itulah tadi sebab Kuching telah diiktirafkan sebagai City of Unity
Jadi mereka melihat bahawa kalau diadakan di sini, keunikan ini boleh menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong. Segmen terakhir dalam agenda DBKU itu diharap mampu menarik kedatangan pengunjung ke bandar ini. Sementara itu, DBKU dan Pengurusan Pusat Transformasi Bandar UTC bekerjasama menyediakan perkhidmatan secara berpusat menerusi Expo Pameran E-Government, Expo Digital dan Pameran Komunitiku di Tebingan Kuching yang bermula berlangsung hari ini sehingga Ahad. Expo yang diadakan bersempena dengan Majlis Agenda DBKU itu bertujuan memudahkan orang awam berurusan dengan agensi-agensi kerajaan. Prapelancaran Expo telah disempurnakan oleh Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Turut diadakan 41 gerai pameran terdiri daripada agensi dan jabatan kerajaan seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi (PT-PTN), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Sarawak Pay. Saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Sedikit laporan sukan. Skuad bola sepak Kedah telah bersedia sepenuhnya bagi menghadapi JDT pada aksi Piala Sumbangsih di Lakin Johor 3 Februari ini. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Datuk Badrul Hisham Hashim berkata keyakinan itu adalah berdasarkan keserasian yang ditunjukkan para pemain termasuk bersama dua pemain import baru Alvaldo Silva dan Palares. Katanya ketiadaan satu kuota pemain import tidak mendatangkan masalah kerana pemain tempatan sedia ada mampu menggalas tugas yang direncanakan Ketua Jurulatih Ramon Marcote. Saya yakin kalau spirit yang ada setakat ini, saya rasa Kedah is a pasukan yang begitu disegani lah di tanah air kita ini. Dan saya yakin diserahkan lagi dengan taktik-taktik teknikal yang baru, insyaAllah kita akan dapat jadi juara Piala Sumbangsih, insyaAllah. Beliau ditemui pemberita di Kuala Nerang. Pada musim lalu, Kedah muncul juara Piala Sumbangsih menewaskan JDT 5-4 menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan seri satu sama selepas tamat 90 minit permainan. Letua dilangkaui LTDL 2018 edisi ke-23 kali ini kembali dengan 10 peringkat perlumbaan meliputi 10 negeri melibatkan laluan sejauh 1,537.2 km. LTDL 2018 akan bermula di Kangar Perlis pada 16 Mac dan akan tamat di Kuala Lumpur pada 25 Mac ini. 3 venue baru diperkenalkan LTDL 2018 iaitu Kuala Ketil di Kedah, Raub Pahang dan Batu Gajah Perak. Pengenalan 20 pasukan bertanding bakal diadakan di Pulau Langkawi pada 14 Mac depan dengan 2 pasukan berstatus Pro Tour telah pun mengesahkan penyertaan. Manakala Malaysia dijangka akan memberi saingan sengit tahun ini dengan 3 pasukan berstatus benua dan 1 pasukan kebangsaan. Peringkat ke-9 perlumbaan pula akan menjadi laluan terpanjang dengan jarak sejauh 218.9 km merentasi 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dari Port Dickson ke Batu Pahat. Manakala pendakian ke Cameron Highlands pada peringkat ke-5 bakal menjadi tumpuan pelumba bagi jelajah berbasikal berstatus Hor Class ini. Sebab ada sedikit restriction yang dikenakan oleh pihak Genting sendiri. Mungkin kerana mereka tidak mahu laluan itu diganggu. Walaupun saya telah minta supaya dibuat rundingan bersama dengan pihak Genting. Tetapi kemarin saya try, but they are still not very keen on us using that road lah. I mean sayanglah sebab saya minta tahun ini kalau boleh laluan Genting itu ditambah semula. But Genting themselves have not been very forthcoming. Kari Jamaluddin turut mengumumkan LTDL 2018 akan meneruskan kerjasama dengan RTM bagi siaran tertunda tempatan. Kari ditemui media di Putrajaya selepas Majlis Pelancaran Imej dan Pengumuman Laluan LTDL 2018. Baiklah, seterusnya kita ke Malaysia bersama pegawainya Hafiz Kasim untuk laporan cuaca. Silakan.
Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, laporan cuaca untuk petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada corak tiupan angin. Di mana angin ketika ini bertiup dari arah timuran merentasi rantau negara dengan anggaran kelajuan angin ketika ini antara 10 ke 30 km sejam. Dengan kelajuan angin yang kurang signifikan kepada kawasan perairan negara, buat masa ini tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan dalam negara. Laporan cuaca diteruskan dengan melihat kepada paparan imej radar terkini di mana pada petang ini hujan bersetir berpetir sedang berlaku di sekitar negeri-negeri sebelah pantai barat Semenanjung, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Di mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Dimulakan dengan negeri Sabah, pada petang ini hujan bersetir berpetir turut sedang berlaku, tertumpu di sekitar bahagian pedalaman pantai barat, Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Di mana hujan yang sedang berlaku ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sementara untuk negeri Sarawak, secara amnya pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah di hampir ke semua bahagian pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dahulu dari saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda. Baik, terima kasih Hafiz Kasim dari Malaysia. Seorang guru dari sekolah di Kulim, Kedah yang menunjukkan reaksi yang tidak melambangkan profesionalisme seorang guru dalam satu mesyuarat telah dipindahkan ke Pejabat Pelajaran Daerah PPD Kulim, Bandar Baru berkuat kuasa hari ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Negeri Kedah, Datuk Paduka Azuya Hassan Alam, dalam kenyataannya berkata guru terbabit ditempatkan di bahagian pentadbiran sementara menanti siasatan penuh punca guru berkenaan bertindak seumpama itu. Kejadian itu dipercayai berlaku pada Rabu lalu dan tular di laman sosial sejak beberapa hari lalu. Katanya pihaknya telah menubuhkan jawatan kuasa bagi menyiasat kes itu secara terperinci dan akan mengambil tindakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ekoran kejadian itu, JPN Kedah juga telah mengeluarkan surat siaran kepada semua sekolah negeri itu supaya semua guru serta pentadbir sekolah bertindak secara profesional pada setiap masa, khususnya dalam menjaga hubungan sesama rakan sekerja, murid-murid, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Baiklah, saudara, laporan itu tadi menutup N5. Saya Miza Ibn Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.